Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, kita tajuk hari ini telekomunikasi di Malaysia. Tajuk 6 ya. Geografi Dikatan 2. Bagus. Untuk makluman kepada pelajar-pelajar, seperti minggu lepas, kita ada kod juga. Sekejap lagi cikgu akan bagi kod untuk awak isi kehadiran pada bahagian bawah kehadiran. Awak dah isi nama, awak dah isi tingkatan, awak dah isi tarikh. Pada bahagian bawah sekali tu kita ada kod. Kod tu cikgu akan bagi dalam video ni. Awak kena cari ya. Dalam video ni cikgu akan bagi. Kod itulah melambangkan awak dah tengok keseluruhan, dah tonton video ni. Kod tu cikgu akan bagi sekejap lagi. Okey, seterusnya kita teruskan dengan tajuk telekomunikasi di Malaysia. Telekomunikasi ni awak dah tahu, nampak gambar-gambar tu. Ada telefon, ada telefak, ada macam-macam ada kan. Telegraf ada, MSN fax ada. Okey, telefon bimbit, telefon pintar. Ini kita akan belajar sekejap lagi. Lepas tu kita akan belajar mengenai kemajuan alat telekomunikasi. Okey, teruskan tajuk pertama lah. Tanpa berlengah masa, kita teruskan. Perkataan telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek tele, bermaksud sangat jauh. Manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Oleh itu, telekomunikasi bermaksud satu interaksi yang melibatkan jarak jauh antara penyampai dengan penerima. Macam awak dengan cikgu sekarang ni. Cikgu kat rumah, awak berada kat rumah, awak boleh dengar apa yang cikgu nak cakap, awak boleh belajar. Itu antara satu komunikasi. Macam juga kita sekarang ni, kita awak lihat cikgu ada buat mic kan, mic antara bersemuka, tapi ramai di kalangan kita internetnya kurang. Jadi tak sekat-sekat, ada yang capai internet tak ada langsung, masalah juga. Okey, tapi kita akan cubalah apa yang terbaik. Canva, cikgu dah ajar itu Canva, cikgu dah ada masukkan ke Canva kepada awak buka link, awak bertonton video cikgu. Okey, kenapa cikgu ajar Canva? Sebab apa? Ataupun cikgu hantar dalam bentuk macam ni. Bila awak dah ada internet, awak tak lepas daripada pembelajaran kita. Kalau cikgu asyik-asyik buat mic saja, awak terpaksa fokus, ataupun terpaksa, jika contohnya awak tak ada kredit, tak boleh buka internet, tak boleh join cikgu. Ini cikgu hantar dalam macam ni. Sekejap lagi awak tak ada kredit, awak biarkan dulu. Nanti awak buka bila awak ada kredit ataupun ada internet, internet, awak buka. Nampak tak? Proses tu akan sentiasa berjalan. Itu cikgu nak sebenarnya, ya, semua orang dapat, walaupun sedikit semua orang dapat. Cikgu tahu tak semua orang ada internet laju, ada internet 24 jam macam cikgu. Cikgu pun sama juga. Internet pun cipu-cipu je, tapi kita sama-sama ubah suai mengikut keadaan ya. Okey, ini tajuk komunikasi kita hari ini. Ini prosesnya bermula telekomunikasi ya. Telegraf, alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di tanah Melayu. Kemudian lepas telegraf, ia dah mula masuk telefon. Telefon tetap mula digunakan di tanah Melayu pada tahun 1861 dan menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Ini kalau orang ada telefon macam ni yang warna hitam tu, hebat kaya raya lah dia. Zaman tu kat kampung cikgu satu orang pun tak ada telefon macam ni. Lepas lama cikgu dah dekat darjah 3, 4 baru dah ada seorang kat kampung. Okey, bukan ni pakai nak cari macam ni, kampung cikgu tak ada. Oh ya, cikgu ada masa cikgu darjah 6. Ada seorang yang pakai telefon macam ni. Dia dial bulat-bulat je ni. Cikgu ingat. Cikgu ingat. Nampak tak? Zaman cikgu susah je pakai telefon ni. Tak ada lah macam awak sekarang ni ada telefon smartphone macam ni.
macam cikgu guna untuk buat rakam memang semua tak ada lah. Ini bermula proses daripada telegraf ke telefon, kemudian mesin telek. Mesin telek ni jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon, berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Telefon awaknya call, hello, kat mana? Yang ni dah mula boleh menghantar teks lah, mesin telek ni. Kemudian mesin fax. Mesin fax ni penting lah. Sampai hari ni pun penting lagi. Nak hantar dokumen ke pejabat-pejabat ke dengan cepat dan mudah. Itu ada peranan sampai hari ni mesin telek ni. Tapi sekarang ni nak cepat lagi, kita pakai smartphone kita ni. Kita guna download saja scanner ke ataupun kamera, terus ambil ke, terus hantar. Yang ni ada rangkaian internet. Okey. Lepas tu dah masuk era cikgu, iaitu masa cikgu masuk ini masa cikgu 2007 je. Cikgu ada satu Nokia bukan 310, update sikit, aku lupa yang warna screen warna kuning. Okey. Diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980. Dikenali sebagai telefon selular dan telefon tanpa wayar. Yang ini kalau ada zaman tu kaya ni. Telefon ni, telefon bimbit ni. Okey. Monoton, ringtone macam-macam lah. Tapi boleh hantar ni lah, boleh call, boleh hantar mesej. Kemudian boleh tarik lagu sendiri. Contohnya nak buat lagu ting 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 ting. Okey. Ini masa cikgu, you bayangkan masa cikgu ambil ijazah baru dapat telefon ni. Awak sekarang ni dah pakai telefon pintar. Telefon pintar merangkumi perisian GPS, kamera digital, Bluetooth, internet dan juga aplikasi Facebook, Instagram, Zoom, macam-macam lah. Macam yang awak ada sekarang ni, ini kan sebagai telefon pintar lah. Okey, boleh buat macam-macam, macam komputer lah sekarang ni. Awak nak main WhatsApp ke, Instagram ke, Facebook ke, semua boleh. Okey. Nampak tak? Cuma nak ada internet lah sikit. Itu yang kita akan belajar hari ni. Kemajuan alat komunikasi di Malaysia. Kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Sambil cikgu cerita ni, awak dengar sambil awak tengok apa yang cikgu paparkan. Kemajuan alat komunikasi di Malaysia. Satelit komunikasi di Malaysia, kita ada MESAC 1, MESAC 2, MESAC 3, 3A dan 3B. Kemudian kita ada satelit mikro, Ciumsat 1, Razak. Okey, itu adalah satelit. Kalau awak tengok sebelah kanan awak tu, kita ada yang biru, MESAC 3B 12 September 2014, MESAC 3A 22 Jun 2009. Itu adalah tarikh pelancaran dia. Okey. Memasuki satelit komunikasi di Malaysia ni memasuki dimensi baru dalam penerokan sistem komunikasi di negara. Satelit bumi dibina di Kuantan, Pahang, Alor Gajah, Semata Sarawak, Labuan, Cyberjaya. Kepentingannya mewujudkan televisyen satelit, program siaran langsung, memantapkan lagi penerimaan informasi rakyat. Sistem MESAC menyediakan perkhidmatan langsung ke rumah yang pertama di Malaysia dan perkhidmatan komunikasi asas merangkumi pelancaran program televisyen, pendidikan di rumah, penggunaan antena kecil, perkhidmatan telefon, televisyen, penyebaran data dan rangkaian. Ini semua mengenai sistem MESAC atau satelit bumi. Okey. Kalau awak tengok situ yang sebelah kiri tu, kita ada Ciumsat, dilancarkan pada 26 September 2000. 3 misi utama: pencerapan bumi, uji kaji saintifik kosmik, real energy disposition, eksperimen SIDET, aplikasi komunikasi. Yang kedua adalah Razak. Razak ni dirancangkan pada tahun 2009.
merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik menggunakan kamera beresolusi tinggi. Apa awak rasa peranan satelit ni? Apa awak rasa? Ni nak menyampaikan maklumat semua ni, awak tengok TV semua, itu peranan satelit lah. Mewujudkan sistem television satelit yang pertama, iaitu All Asia Satellite Television and Radio Operator (ASTRO), perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar pertama di Malaysia. Cikgu ingat cikgu masa kecil-kecil dulu, sekolah rendah lah, sekolah rendah. Sekolah rendah. Radio yang dekat rumah, dia wajibkan ada lesen. You bayangkan, radio, awak sekarang ni radio mana ada lesen kan? Tak ada kan? Awak kena ambil lesen motor, awak kena ambil lesen kereta kan? Dulu awak nak dengar radio pun kena ada lesen. Kalau tak ada lesen, kena rampas. Itu masa zaman kecil-kecil. Kena sembunyi-sembunyi nak guna radio. Nanti dia akan datang permesa untuk dapatkan permit nak dengar radio tu. Bukannya senang zaman dulu. Okey. Siaran TV 1, TV 2, TV 3 disiarkan melalui teknologi digital berdefinisi tinggi, memantapkan penerimaan maklumat dan informasi rakyat. Okey, kita lihat dahulu mengenai fiber optik. Kabel fiber optik ni membolehkan rangkaian telekomunikasi meningkat maju. Penggunaan kabel fiber optik ni dan gelombang mikro merupakan berbenang panjang dan halus daripada gentian kaca yang asli yang disusun dalam satu kabel untuk menghantar isyarat digital dalam bentuk cahaya pada jarak jauh, menyalurkan informasi dan memindahkan data dalam dunia jaringan komputer. Kelebihan kabel optik ni, pemancar yang baik, keupayaan membawa banyak data, tahan kepada gangguan elektromagnetik. Okey. Seterusnya kita tengok telefon pintar. 3G, 4G, sekarang ni China dah masuk 5G kan. 5G. Dah 6G rasanya ni. 5G dah. China dah mula 6G dah. Okey, yang kita baru nak menerima 5G. Dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi, capaian internet, kemudahan menerima dan membalas email, perkhidmatan pesanan ringkas, berbualan, video dan telesidan. Ini mengenai telefon awak pakai sekarang ni lah. Telefon 3G dan 4G ni. Macam cikgu sampaikan maklumat ni, awak boleh tonton kat rumah awak. Itu antara kebaikan dia lah. Syarikat Telekomunikasi. Syarikat Telekomunikasi negara kita yang utama ialah Telekom Malaysia (TM). Menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Usaha TM dibantu oleh syarikat telekomunikasi swasta yang lain seperti Maxi, Celcom, Digi, Mobile. Itu antara syarikat swasta yang lain lah. Yang TM ni yang milik kerajaan lah. Okey, kita terusnya apa lagi? Komputer. Cikgu rasa ramai kalangan awak ni hampir 60% lah nak menaik pun tak berapa pandai guna komputer kan. Sebab apa? Awak dilahir-lahirkan, lepas tu terus guna telefon, smartphone ni. Awak nak type guna komputer pun tak berpandai. Nak guna komputer tak pandai kan. Tapi awak guna handphone, terbaik lah. Okey, main PUBG. Tu kan. Okey. Komputer, contoh pelayar laman web, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer. Dekat smartphone awak pun ada ya. Okey. Dilengkapi dengan perisian untuk kerja-kerja menyimpan, mengubah, memproses, melindungi, memindahkan, melihat dan memperoleh maklumat tanpa mengira waktu dan tempat. Jaringan internet dan perisian komputer mewujudkan pelayar laman web yang berperanan besar dalam teknologi maklumat dan komunikasi ICT negara. Koridor Raya Multimedia (MSC). Perkembangan pesat ICT mendorong penubuhan MFC di Cyberjaya, Selangor. Bertujuan MFC ditubuhkan menarik syarikat berteknologi tinggi untuk memajukan industri ICT tempatan dengan menawarkan pengecualian cukai dan memberi kemudahan-kemudahan sokongan. Okey. Rangkaian jalur lebar berkaujuan tinggi
di bawah tanggungjawab Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM. Ini kita akan tengok ni apa peranan SKMM. Meluaskan jalur lebar ke serata pelosok negara. Memperkasakan capaian internet ke seluruh negara. Hasrat kerajaan merealisasikan sekurang-kurangnya 95% rakyat Malaysia mempunyai capaian internet. Pelan gentian optik kesaling hubungan antara negara MFCP menyesakan untuk meningkatkan liputan jalur lebar di kawasan berpenduduk 90% menjelang 2023 dengan kelajuan minimum 30 Mbps. Ya, 30 Mbps. Sekarang ni 400 Mbps pun dah ada kan. 400, 500 bergantung kepada tempat bangunan awak duduk lah. Okey. Apa kepentingannya? Ini yang kita nak bincang sebenarnya. Apa kepentingan teknologi ni? Kita tak boleh gurau. Bukannya dekat nak main PUBG je. Kepentingan teknologi ni. Dekat sini, kepentingan teknologi telekomunikasi di Malaysia seperti biasa mengeratkan silaturahim antara keluarga betul. Awak nak mesej mak awak, nak mesej ayah awak, nak mesej saudara awak, kawan-kawan awak, semua boleh mesej Itu kita boleh berhubung sentiasa dengan adanya telekomunikasi ini. Urusan kerajaan dan swasta menjadi mudah, cepat dan menjimatkan masa. Ya, kebanyakannya cikgu dah pergi satu kali tu. Cikgu dah pergi LHDN untuk matikan steng. Dulu isi borang juga. Masa PKP ni, cikgu beratur dekat tu. Naik tingkat berapa, 9 lupa dah. Dekat PJRM Semiling tu. Okey, naik dekat 9 ke 7, cikgu lupa macam tu lah. Lepas tu beratur. Okey, dulu untuk matikan steng ni isi borang. Tapi sekarang ni isi borang guna komputer. Kita isi. Nanti dia akan panggil nombor, terus bagi, dia akan cocok, bayar, siap. Okey, maksudnya lebih mudah lah prosesnya. Sama juga macam apa cikgu pergi itu? Apa cikgu lupa lah. Tapi dengan adanya telekomunikasi macam ni, urusan kerajaan dan swasta menjadi mudah dan cepat. Okey. Banyak perkara yang boleh memudahkan urusan ni. Satelit cuaca menyediakan data ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih cepat dan terperinci. Pengurusan pentadbiran negara lebih sistematik dan efisien dan tepat. Peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos pembelajaran melalui e-pelajaran. Macam sekarang ni, kita belajarkan melalui e-pelajaran. Kita ada Google Classroom, Canva, macam-macam ada. Tapi kadar perlibatan awak, cikgu rasa semakin kurang lah. Itu cikgu tak pasti. Sebenarnya ada yang suka Canva, ada yang suka live, ada yang suka gunakan saluran YouTube ni, dia boleh ulang-ulang. Sebenarnya banyak faktor bergantung kepada situasi tu. Kita kena fikir keseluruhan lah. Bukan untuk fikirkan seorang-seorang, tak. Keseluruhan. Contohnya video ni kita boleh ulang banyak kali. Sambil tonton ni kita boleh ulang. Maksudnya di situ dah berlakunya proses pembelajaran lah. Okey, peluang pendidikan yang luas dan menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Urusan kewangan, perbankan dan e-dagang seluruh dunia diuruskan dengan cepat dan mudah, lancar. Keuangan tu, MyBank to you ke apa semua tu, senang je nak transfer duit ke, nak bank in duit ke, senang . Meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Pelbagai data dan maklumat disimpan dengan segera dan selamat. Dengan selamat ni cikgu tak berapa pasti selamat. Sebab sekejap lagi cikgu bincang. Okey. Pelbagai maklumat dari seluruh dunia boleh diperolehi dengan cepat dan mudah dengan melayari internet, siaran secara langsung di radio dan televisyen melalui aplikasi satelit. Itulah awak tengok bola ke apa ke, tengok live ya. Hubungan ke seluruh negara dunia dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Betul. Okey, macam ni lah. Kita tak payah ambil susah-susah. Kita ambil berita je apa yang berlaku kat mereka. Sekejap tadi dah sampai kat kita.
Macam tu lah. Cepat lah. Sekarang ni kita tengok kesan positif dari segi komunikasi ya. Kesan positif dulu. Dunia tanpa sepadang. Maklumat daripada seluruh dunia mudah diperolehi dengan cepat melalui internet. Telesidan meningkatkan interaksi maya dengan masyarakat dalam bidang pendidikan, mesyuarat dan persidangan. Multimedia interaksi pendidikan memudahkan sistem pembelajaran lebih mudah dan berkesan serta menarik. Kalau kita buat slide, kita masukkan objek-objek atau apa-apa saja, kemudian penyampaian kita dari segi pembelajaran tu cantik, memang menarik lah. Macam video cikgu ni tak berapa menarik sebab apa? Tak sempat cikgu nak buat yang seperti sebelum-sebelum ni kerana kekangan masa lah. Okey. Peluang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan dalam bidang telekomunikasi. E-kerajaan berurusan dengan kerajaan secara mudah dan cepat serta menjimatkan kos dan masa. Urusan keuangan dan pembankan dapat dilakukan di mana-mana saja dan bila-bila masa saja. Macam ni kalau cikgu nak transfer duit ke awak, cikgu boleh transfer je. Okey. Tele kesihatan. Pesakit boleh memperoleh nasihat doktor secara jarak jauh. Komunikasi jarak jauh. E-dagang. Urusan jual beli. Ini sebenarnya tak boleh cakap ni. Awak memahir. Awak beli dalam Shopee, awak beli dalam Lazada. Kita ada e-wallet. Kita ada guna Senggo. Macam-macam sekarang ni cara nak join dalam e-dagang ni. Ya. Okey. Kesan negatif dia. Ini bahaya sebenarnya ni. Kesan negatif ni. Kesan negatif ni mengancam keteraman awan. Penyebaran maklumat yang tidak tepat bersifat hasut dan fitnah mengancam ketenteraman masyarakat dan negara. Ini memang banyak. Kalau awak paparkan dalam Facebook ke apa ke, cikgu nak cakap susah sebenarnya. Mengancam ketenteraman awan ni. Cikgu nak cakap susah. Contohnya, tak tahu cikgu. Awak tak tahu berita tu sahih ke, betul ke, ataupun tak betul ke. Awak terus percaya 100% tanpa buat kajian. Kemudian awak kongsi kepada kawan-kawan awak yang tak tahu apa-apa tu. Kawan-kawan awak kongsi balik. Itu akan mengganggu sebenarnya. Banyak awak buka saja dalam Facebook awak, baca berita-berita, tak payah baca lah. Sekarang ni, tadi mesti awak ada kongsi sesuatu yang tidak masuk akal kan. Apa awak selidik dahulu. Okay, betul ke tak? Tak ada. Sekarang ni, tengok ramai yang baca mesej sikit, baca kepada tajuk, dalam isi tu tak baca langsung, dia pun terus kongsi. Apalah ni, teruk lah ni. Tapi dia tak baca pun dalam tu apa betul ke, tidak ke, terus kongsi. Itu sebenarnya memberi ancaman kepada orang, kepada kita dan sebagainya lah. Akan menimbulkan ketidaktenteraman. Okey, masalah sosial. Penyebaran unsur negatif seperti keganasan, pergaulan bebas tanpa batasan, ketagihan najis dadah menciptakan pelbagai masalah sosial dari kalangan remaja dan belia. Masalah sosial ni banyak ni. Banyak. Kalau buka saja Instagram ke, Bingo ke, macam-macam lah. Yang terbaru ni awak tengok yang IPG tu. IPG pula. Sorry. Tak maaf. Apa tu? Dia kena tangkap tu. Cikgu lupa dah apa ya. Yang terbaru yang kena tangkap tu. Yang melibatkan IPT tu. Ada siapa ingat tak? Ada kes. Dia ada buat apa? Satu web tu untuk sugar daddy apa, cikgu lupa lah. Tapi macam tu lah. Sebab tu kena tangkap. Memang betul lah. Perkara-perkara macam ni akan menjatuhkan kita ni tanpa sedari. Sama juga awak Bingo, live, TikTok, joget-joget mari, joget kiri, joget kanan, joget kiri, joget kanan. Tengok. Last sekali. Tanpa sedari awak dah melebihi hak ataupun norma batasan kita.
Okey. Penyebaran unsur negatif seperti keganasan, pergaulan bebas tanpa batasan. Ini betul lah ni. Ini betul. Awak sendiri, cikgu tak perlu panjangkan cerita. Ni sebenarnya, cikgu rasa awak ambil masa dalam 1 minit awak fikir. Pernah tak awak buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya? Tu fikir. Dalam TikTok tadi, apa yang awak buat? Awak joget-joget ke, awak kutuk orang ke apa? Ada tak? Dalam WhatsApp tadi. Nah, itulah sepatutnya. Mesti ada lah. Mesti ada sedikit pun mesti ada. Mesti ada kita ada buat kesalahan. Sebabnya juga hati-hati dalam penggunaan media sosial ni. Jangan sampai merosakkan bangsa, agama, lepas tu silaturahim kita. Elakkan tu. Kita kena ada satu target. Kita akan mulai hari ni kita tidak akan buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan masalah kepada orang ramai, masalah pada sosial, pada negara. Kita cuba dulu. Kita jangan ikut orang. Ni orang seng, awak nak seng. Orang joget, awak nak joget. Banyak perkara ni. Pencerobohan dan kecurian data dan maklumat negara secara atas talian oleh musuh luar mengancam keselamatan negara. Ini antara dia punya kesan negatif lah. Tengok etika. Etika penggunaan alat komunikasi secara beretika. Awak nampak. Mematuhi mendukung Akta Komunikasi Multimedia 1998, mengelakkan daripada merosakkan mengganggu sistem komunikasi pihak lain, bersopan santun dan berhemah sentiasa semasa berkomunikasi, menghargai, menghormati hasil karya orang lain, tidak melakukan plagiat ni copy paste orang punya karya. Elakkan daripada berdasarkan hal-hal peribadi diri sendiri dan orang lain. Pastikan kesahihan dan maklumat yang diterima dan disebarkan. Elakkan penggunaan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Gunakan kemudahan telekomunikasi untuk memberi manfaat daripada diri dan masyarakat. Elakkan daripada menyentuh isu sensitif yang melanggar norma masyarakat dan undang-undang negara. Kita tengok beberapa faktor di sini. Mematuhi dan mendukung Akta Komunikasi ini penting. Kita tak boleh sebarkan fitnah, kita tak boleh mengada-ngada nak kutuk orang ke apa ke, semua tak boleh. Sebenarnya kita dah ada akta ni. Sebenarnya kita boleh dakwa. Kita boleh dakwa, kita boleh didakwa. Elakkan daripada merosakkan dan mengganggu sistem komunikasi pihak lain. Ini ada pada 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas. Animos Malaysia tu. Dah kena tangkap 3 orang ke 4 orang. Cuba baca balik. Awak ingat tak? Yang berkata yang muka bertopeng tu, Animos Malaysia. Maksudnya di sini awak buat kajian dulu. Buat kajian dulu. Tengok apakah cikgu tak tipu ke, bohong ke, tengok. Bersopan santun dan berhemah semasa berkomunikasi. Ini betul. Ini ramai di kalangan kita tak jaga langsung kita punya adab dalam komunikasi tu. Maki orang terus pam, terus bagi. Tanpa merasai perasaan orang lain. Macam mana? Adab kita kena jaga dalam komunikasi tu. Macam kita bercakap dengan ibu bapa, lemah lembut, cakap dengan adik kita. Macam tu lah. Kita kena ada satu konsep yang saling menjaga antara satu sama lain. Bukan hanya melalui percakapan. Melalui WhatsApp ke Telegram ke WeChat ke semua tu, kita perlu ada satu hemah ataupun sopan santun. Tomak dinah. Hargai dan menghormati hasil karya orang lain. Elakkan daripada plagiat. Biasanya plagiat ni banyak berlaku. Tapi awak sedari. Awak copy paste. Kemudian masukkan dalam blog awak. Dalam blogger awak. Ataupun masukkan dalam awak punya assignment awak. Ini banyak berlaku. Copy paste. Plagiat. Elakkan daripada merendahkan hal-hal peribadi diri sendiri dan orang lain. Kalau boleh elakkan. Terutamanya awak dah buat mana daftar akaun dalam TikTok ke, dalam Bingo ke, dalam WeChat ke. Elakkan perkara-perkara yang tidak masuk akal macam ni.
Okey, rumah saya alamat 4321/5. Okey, sekarang ni saya tak ada kat rumah. Ataupun macam-macam lah. Maklumat-maklumat awak yang ada sebenarnya boleh diambil balik. Boleh digunakan orang lain sebagai scammer ke, sebagai untuk kejahatan ke. Ini elakkan diri daripada mendedahkan hak pribadi diri pada orang lain. Okey, ini cikgu cerita sikit lah. Hari tu 2 tahun lepas cikgu ada jual iPhone 5 ya. iPhone 5 kat situ adalah maklumat tapi cikgu dah padamkan, cikgu dah kosongkan semua. Cikgu pun jual. Okey lah, tak ada masalah. Lepas tu cikgu tak pasti sama ada masalah tu daripada telefon ke ataupun apa ke. Dalam 6 bulan lepas tu bank datang. Bank telefon cikgu ada pembayaran menggunakan kad kredit cikgu untuk beli Apple Store sebanyak 2 kali. 300 ke 300. 2 kali lah, 2 kali transaksi. Dalam 300 setengah ke macam tu cikgu lupa lah. Ke 600. Cikgu tu pun terus call bank. Sebab cikgu tak buat transaksi tu. Cepat cikgu pakai Android dah. Cikgu dah tak pakai iPhone dah. Cikgu pakai Android. Lepas tu call bank, beritahu bank. Dalam 3 bulan lepas tu ataupun 2 minggu cikgu macam tu lah. Sebulan macam tu cikgu lupa. Bank pun pulangkan balik duit yang diambil daripada kad kredit cikgu. Awak tengok tak? Di sini cikgu cuma nak cakap kepada awak, orang ataupun pihak luar ni, dia boleh ambil kita punya duit dalam bank untuk buat beli-beli yang barang-barang yang lain. Macam mana jika itu berlaku pada awak? Itu cikgu sedikit je, dalam RM600 je. Cuba orang yang kena 3,800,000 semua tu. Pening kepada kan? Maksudnya itu tanpa sedari maklumat-maklumat awak tu, sedangkan maklumat tentang kad kredit cikgu ada dalam cikgu punya wallet. Tapi di mana berlakunya penyebaran tu? Dekat kedai ke, kat shopping mall ke, ataupun iPhone cikgu yang cikgu jual tu ke? Kat mana? Ataupun orang dalam ke? Di situlah berlakunya satu masalah. Sebab kita cakap itu yang kita dah simpan rahsia. Ini awak yang mendedahkan rahsia dalam blog ke, dalam WeChat awak ke, dalam Telegram awak ke, dalam Facebook awak ke. Itu akan mengundang masalah nanti. Elakkan mendedahkan ataupun membuat satu perkara yang rasanya tidak sesuai lah. Okey. Pastikan maklumat kesahihan dan kebenaran maklumat diterima dan disebarkan betul. Tengok mesej dulu. Baca akhbar A, baca akhbar B, baca pengumuman, baca ni, baru awak sebarkan. Ni terus copy paste dalam internet dari sumber mana tak tahu mana, awak pun sebar. Contohnya apa? Berita-berita buruk ni memang cepat awak sebarkan kan? Awak tak ada terdidik. Betul ke akhbar A cakap betul ke, akhbar B betul ke? Tak ada. Kebanyakan awak dapat maklumat daripada CB, terus sebarkan tanpa membuat penyelidikan. Ini sekarang ni dah semakin merebak lah. Kalau tak percaya, awak boleh tengok lah dalam komen-komen tu. Awak buka saja komen-komen hangat-hangat dalam Metro ke, Astro ke, surat khabar dalam Facebook awak tu. Awak baca balik. Baca komen tu. Awak jangan komen apa-apa. Awak baca je. Puratanya kebanyakan yang komen tu, cikgu perhatikan dia tak baca pun. Dia hanya baca tajuk. Terus komen. Isi dalaman dia tak ada baca pun. Kat situ masalah juga. Dia tak baca keseluruhan cerita, lepas tu dia komen. Macam ni lah. Itu yang menyebabkan berlakunya masalah nanti. Okey. Elakkan penggunaan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Ini banyak ni. Dalam ruangan komen ni banyak. Terutamanya dalam Facebook lah. Banyak sangat. Cikgu tak suka baca komen biasa ni. Cikgu suka baca dalam macam cikgu dekat surat khabar tadi, Asura Wani ke apa ke. Cikgu buka komen, beratus-ratus komen maki lah, komen yang tidak masuk akal lah, macam-macam komen ada. Itu maksudnya cikgu boleh tengok kat situ yang komen tu
tak baca keseluruhan cerita ke, dia tak bawa pendidikan ni, hanya komen je. Itu awak sebagai yang berdukung Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ni, ataupun tak payah, awak sendiri sebagai seorang pelajar, cikgu sendiri sebagai seorang guru, tidak akan memberi komen-komen yang negatif, boleh mengancam kepada atau menyinggung perasaan orang lain. Itu kita kena jaga, kita kena elakkan. Itu akan menimbulkan masalah nanti. Okey, gunakan kemudahan komunikasi ini untuk manfaat diri dan masyarakat. Ni macam sekarang ni, cikgu buat video ni, awak boleh ulang. Okey, untuk manfaat pada awak. Itu cara manfaat tu berbeza lah mengikut kepada seseorang tu. Cikgu ada baca surat khabar tadi, nanti cikgu puh 4 tahun dibayar 17,000 sebulan rasanya untuk main game je. Dia ada manfaat dia. Okey, bergantung kepada seseorang tu. Cara manfaat tu adalah luas. Gunakan kemudahan komunikasi untuk manfaat diri dan masyarakat. Untuk kita yang paling singkat ni, kita guna untuk kebaikan lah. Contohnya macam cikgu sampaikan maklumat menggunakan link ni untuk kemudahan awak buka nanti. Bila ada internet, awak boleh buka, awak boleh tonton. Itu akan memberi kemudahan pada awak. Okey, dan mengelakkan daripada masalah pada orang lain juga. Okey, elakkan daripada menyentuh isu sensitif dan melanggar norma masyarakat dan undang-undang negara. Tolonglah yang pelajar ke, parent ke, bapa ke, apa-apa yang tengah tonton video cikgu ni, elakkanlah menyentuh isu sensitif dan melanggar norma-norma masyarakat dan undang-undang negara. Ini cikgu tengok semakin hari semakin melampau juga ni. Semakin banyak perkara yang tidak sepatutnya berlaku, dah mula bertular. Okey, dah mula bertular. Ini sebenarnya akan merosakkan kita punya Malaysia ni. Tanpa sedari, sikit-sikit dia akan merosakkan kita punya rakyat Malaysia. Bila awak sentuh isu sensitif, melanggar norma-norma masyarakat, undang-undang negara, ini akan mengucap-kacirkan masalah. Itu bawa masalah lah. Okey, habis dah. Okey, habis. Kalau kita tengok sini, ini imbas kembali. Okey, imbas kembali. Sebelum tu, cikgu nak bagi kod untuk isi kedatangan hari ni. Terima kasih kepada yang sudi mendengar 37 minit ni. Panjang lebar cikgu cakap tadi. Okey, yang baik awak ambil sebagai sempadan, yang tidak baik elakkan ambil. Okey, ingat. Okey, kod kita, kod tanpa berlengah masa, kod kita hari ini untuk awak isi pada bahagian bawah kedatangan tu. Ambil perkataan ni. Cikgu nak awak isi perkataan apa tu? Awak tarik saja perkataan Multimedia 1998. Multimedia 1998. Ini kod kita hari ini. Multimedia 1998. Multimedia 1998. Okey, awak dah tulis nama, awak dah tulis tarikh, awak dah tulis nama, tarikh. Okey, tingkatan. Lepas tu bawah sekali tu, dia akan cikgu tanya, apakah pembelajaran kita hari ini? Awak tarik saja perkataan Multimedia 1998. Ini adalah kod kita hari ini. Ingat sekali lagi cikgu cakap, Multimedia 1998 adalah kod hari ini. Okey. Tanpa berlengah masa, kesan positif komunikasi ini, dunia tanpa sepadan, e-perbankan, e-dagang, e-kerajaan, e-pembelajaran, telesidang, telekesihatan, peluang pekerjaan. Kesan negatif dia, penyebaran maklumat berunsur sensitif, maklumat diubah sesuai dan tidak tepat, pencerobohan dan pencurian maklumat dalam sistem perkalaan data. Tanpa pening kepala, cikgu nak satu je pada awak.
awak guna handphone ke, apa-apa saja, laptop ke apa ke, jangan lupa cari ni. Cari ni Cari apa? Cikgu memang bila selalu kena virus ni, cikgu terpaksa, nampak tak ni? Terpaksa cari antivirus. Bila cari antivirus ni, dia boleh sekurang-kurangnya mengurangkan masalah malware ataupun apa-apa virus. Okay. Yang cikgu pakai ni internet security Kaspersky yang original. Kenapa cikgu pakai ni? Oleh kerana cikgu selalu banyak guna Maybank, MyBSN, perbaikan internet, kemudian berbagai lagi lah. Cikgu buka cari video-video untuk awak, cari Google search, Google berkenaan tu. Cikgu takut semasa carian cikgu tu ada virus melekat pada ataupun akan masuk kepada telefon. Jadi inilah salah satu yang boleh mengelakkan kita daripada masalah virus tu. Okey, ini kita boleh scan ataupun dia akan detect sendiri. Ini sebab cikgu beli internet security. Ini bukan cikgu campaign bukan cikgu campaign. Ini sebagai contoh, kita ada banyak Kaspersky, kita ada McAfee, ada Avira, ada macam-macam. Ini cuma cikgu nak bagi peringatan ataupun nak bagi refleksi lah, untuk jaga kita punya peranti kita daripada terkena daripada malware ataupun trojan dan sebagainya. Macam-macam virus ada. Awak tarik virus tu penuh ada virus. Sebab apa? Cikgu pakai antivirus original. Cikgu daripada dulu lagi. Cikgu pernah satu kali dulu. Okey, ini sampingan lah. Satu kali dulu masa cikgu buat assignment, cikgu tak pakai. Tiba-tiba semua satu hard disk. 3 kali cikgu guna. Semua satu hard disk yang cikgu guna assignment tu habis, kena serang, tak ada dapat diselamatkan. You bayangkan macam mana nak selamatkan. You buat 2-3 bulan assignment, tiba-tiba habis dikena virus. Yang terbaru sekali tu cikgu guna di laptop cikgu simpan. Cikgu tak pakai antivirus. Lepas tu cikgu pakai yang 30 hari tu, yang trial tu. Lepas tu kena antivirus, kena virus, file cikgu habis kena. Cikgu lupa dah nama virus tu apa. Baru 3 tahun lepas ke 4 tahun lepas kena. Lepas tu kerja-kerja yang cikgu simpan selama-lama ni habis, tak boleh buka. Masalah tak? Masalah kan? Itu sepatutnya. Kita pun kena ada, bila tak boleh buka, tak boleh ambil dah. Last sekali sia-sia saja. Okey, maksudnya di sini kita dalam pembelajaran kita hari ni, kita pun kena pandai-pandai jugalah manage kita punya peranti, manage kita punya etika dalam penggunaan alat komunikasi. Okey, itu sebabnya dalam ni, yang bab ni memang cikgu tekankan kepada awak. Kita boleh tengok kat situ kepentingan alat komunikasi kita belajar tadi, kesan positif, kesan negatif, dan etika ni yang paling penting. Cikgu suka tekan kepada etika komunikasi ni. Okey, boleh semak balik, rewind balik video cikgu hantar ni. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Jangan lupa isi kedatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.